Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini 16 Ramadan 1445 Hijrah. Saya Ridwan bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda dan pastinya banyak topik menarik akan kami kongsikan kepada anda pada pagi ini. Okey, ramai dah nampakkan poster kat belakang warna kuning ni, terangnya colour dia, cuma nombor tu tak berapa menjadi kegemaran. Tak berapa menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Tapi tak apa. Seperti semua sudah maklum semalam merupakan perlawanan antara Malaysia dan juga Oman bagi kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Keputusan muktamadnya adalah 0-2. Ya, jadi kalau kita lihat separuh masa pertama kita ketinggalan 0-1, separuh masa kedua Oman memenang kita dengan 2-0. Jadi ini menyukarkan kita untuk perlawanan seterusnya yang mana akan bertembung dengan Kyrgyzstan pada Jun nanti, dan perlawanan seterusnya selepas itu Malaysia akan bertemu dengan Chinese Taipei pada 11 Jun 2024. Okey, ini adalah untuk kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Kalau kita lihat sejarah, kita bertemu dengan Oman beberapa kali dan ini orang kata kalau ikutkan kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Oman kira-kira 24 tahun yang lalu pada tahun 2000, dan selepas itu skuad negara tewas 4 pertemuan terakhir termasuk 2 aksi perlawanan, aksi persahabatan dan juga 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Dan kalau kita ingat kembali, kita juga kalah dengan Oman pada Jumaat lepas juga 0-2 dibuskan. Betul, atas kertas sememangnya Oman berada di kedudukan yang lebih tinggilah jika nak dibandingkan dengan Malaysia. Tapi apa-apa pun kita perlu memuji semangat yang dipamerkan oleh Harimau Malaya kerana terus berjuang walaupun sudah menghadapi beberapa kegagalan menentang Oman, dan kita juga sebagai peminat bola sepak tanah air ataupun peminat kepada Harimau Malaya perlu sentiasa memberikan sokongan, tidak kiralah menang ataupun kalah sekalipun. Ya, dan juga kita juga perlu ucapkan tahniah kepada peminat-peminat bola sepak yang membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Itulah semangat Malaysia boleh. Okey, kita ke berita seterusnya. Kita ke perkembangan dunia dan terutamanya perkembangan apa yang berlaku di Palestin sekarang, yang mana Malaysia menyambut baik resolusi Gaza. Malaysia seru UNSC pastikan Israel henti kekejaman. Yang mana Malaysia menyambut baik resolusi Majlis Keselamatan PBB 2728/2024 mengenai Gaza pada Isnin, yang mana menuntut gencatan senjata serta merta, pembebasan tebusan tanpa syarat dan penghantaran segera bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Itu menurut Kementerian Luar Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Malaysia menyeru agar UNSC memastikan Israel memenuhi tanggungjawabnya bawah undang-undang antarabangsa dan menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Ya, di bawah resolusi yang sudah pun dipersetujui pada hari Isnin lepas oleh UNSC ataupun Pertubuhan Keselamatan PBB, resolusi yang dikatakan terma yang digunakan adalah lasting ceasefire, bukan permanent ceasefire. Jadi ini ramai mengatakan merupakan satu tempoh yang boleh dikatakan memadai untuk menghentikan sebarang pertempuran antara pihak Israel dan juga Palestin, dan juga masa yang terbaik untuk memastikan agar segala bantuan boleh diberikan, disampaikan dengan sempurna, dengan selamat kepada mereka yang memerlukan. Tidak lagi menggunakan teknik-teknik ataupun metod airdrop yang bahaya, yang kadang-kadang jatuh di kawasan laut, yang menyukarkan mereka yang berada di Palestin ini, mereka terjejas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi kita mengharapkan agar lasting ceasefire ini boleh diteruskan dan boleh menjadi kata satu penunjuk arah yang baik untuk memastikan agar gencatan senjata yang berkekalan selepas ini. Lasting kepada permanen. Itu doa kita pada bulan Ramadan ini. Okey. Sudah pun masuk separuh Ramadan. Kita berada pada separuh lagi untuk kita menyambut Hari Raya, dan pastinya tradisi kad Hari Raya dulu-dulu itu sangat popular. Tapi kalau kita lihat hantaran yang dihantar oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana meneruskan tradisi menandatangani kad ucapan Aidilfitri, yang mana Sri Paduka Baginda berkenan meluangkan masa menandatangani kad ucapan pada hari ini, iaitu pada semalam, iaitu 26 Mac, yang mana Sri Paduka Baginda amat gemar mengutus kad ucapan Aidilfitri
secara tradisional kerana ia lebih mengeratkan hubungan antara istana dan juga rakyat jelata tanpa mengira agama dan juga bangsa. Saya rasa siapa-siapa yang menerima kad ucapan daripada Sri Paduka Baginda ini merupakan satu penghormatan sebenarnya. Kalau kita dapat periduan, mungkin kita akan framekan. Frame. Sampai anak cucu cerita ni. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang hantar dekat kita. Tapi kalau dulu, kawan kita yang hantar pun kita seronok, akan dah seronok. Dekat rumah kalau hari raya kita akan lihat jujukan kad hari raya ditampal di dinding-dinding. Mesti simpan lagi, ya? Saya jujurnya tidaklah. Dah berpuluh tahun. I do. I do. Masih. Kad hari raya, kad hari jadi, surat kawan-kawan bayi dulu masa sekolah kan you tulis atas kertas yang lain tu tak biasa tu je. I still keep it. Ada. Okey, berita seterusnya. Ini berkaitan dengan Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber Malaysia yang akan mewujudkan ekosistem keselamatan cyber yang teguh. Ini yang telah pun diluncurkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana menyifatkan pusat ini sebagai pencapaian penting untuk mewujudkan ekosistem keselamatan cyber yang teguh. Selain daripada itu juga sedikit perkembangan mengenai padu yang mana kita akan menyasarkan 50% mampu dicapai sehingga 31 Mac. Sehingga hari ini telah pun direkodkan 36.8% warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar dengan sistem pekalan data utama ataupun PADU. Jadi tunaikan tanggungjawab anda untuk melengkapkan data di PADU, pekalan data PADU. PADU ini tidak akan dilanjutkan, ya. Tempoh untuk anda mengisinya akan berakhir pada 31 Mac ini. Jadi lakukan dengan segera sekiranya anda ingin mendapatkan bantuan yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Kita nak berehat seketika, Tuan. Kita kembali selepas ini. Banyak lagi topik menarik akan kami berikan kepada anda dan kita saksikan Biar Betul untuk anda semua.